hari mengundi di mana 204 juta, sekitar lebih 204 juta rakyat Indonesia memilih siapakah yang kita akan highlight, iaitu Presiden seterusnya yang akan menggantikan Presiden Joko Widodo yang telah pun tamat perkhidmatan beliau selama 2 penggal di Indonesia. Menarik sekali, kita akan melihat Indonesia akan memilih satu presiden baru. Betul. Negara demokrasi yang ketiga terbesar di dunia selepas India dan juga Amerika Syarikat. Tapi sebelum kita pergi lebih kurang begitulah, kita melihat pertembungan yang berlaku dan proses pengundian yang bermula sejak pagi tadi yang mempertemukan 3 orang calon presiden ataupun dalam akronim Indonesianya Capres, iaitu gandingan ataupun tim nombor 1 Anies Mohaimin bertemu dengan tim nombor 2 Prabowo Gibran dan juga tim nombor 3 Ganjar Mahfud. Jadi kalau kita lihat menarik, saya fikir mungkin para penonton kita pun ada yang mungkin sudah sedikit maklum dan tahu tentang pertembungan 3 penjuru ini yang sebenarnya baru. Kita lihat yang sebelum ini kali terakhir pemilu ataupun pemilihan umum Indonesia ini melibatkan 3 penjuru ialah pada tahun 2009 yang menggandingkan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Megawati dan juga Yusuf Kala. Ini kali pertama kita melihat selepas tahun 2009. Dan yang menariknya jika kita perhatikan ketiga-tiga calon ini, capres ini dan juga calon wakil presiden ataupun vice president lah dalam bahasa Inggerisnya ataupun cawapres. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita katakan all roads leads to Jokowi lah. Walaupun Jokowi sudah pun dalam proses untuk meninggalkan pentadbirannya selama 2 penggal, tapi kita boleh lihat kesemua calon presiden dan calon wakil presiden ini mempunyai kaitan dengan Jokowi. Kalau kita lihat misalnya calon favourite Prabowo merupakan Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi, Anies merupakan Menteri Pendidikan. Kita lihat Ganjar ini juga merupakan calon daripada parti Jokowi sendiri, iaitu PDI Perjuangan, dan kita lihat ketiga-tiga timbalannya pun ada kaitan. Gibran merupakan anak Jokowi sini. Kita akan bincangkan kontroversi itu juga nanti. Mahfud merupakan hampir menjadi calon wakil presiden Jokowi pada tahun 2019. Begitu juga Mohaimin juga hampir menjadi calon timbalan ataupun vice presiden Jokowi pada tahun 2019 sebelum dia memilih calon lain. Jadi menarik yang topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Betul tu Nizam. Dan kita lihat ketiga-tiga calon seperti yang Nizam katakan tadi, masing-masing mempunyai kelebihan mereka masing-masing di mana mereka mampu untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia, kerana bila kita lihat latar belakang mereka, semuanya mempunyai latar belakang ataupun jawatan-jawatan yang tidak kurang hebat, seperti yang Nizam katakan tadi, kerana mereka juga terkenal dalam kalangan rakyat Indonesia. Mereka juga dekat dengan rakyat Indonesia. Contohnya seperti Anies Baswedan, iaitu bekas Menteri Pendidikan, di mana beliau sebelum itu pula menjadi Gubernur Jakarta. Jadi sedikit sebanyak beliau juga dikenali rakyat Indonesia. Dan selain itu Prabowo, seperti yang kita tahu, menjadi tumpuan pemilihan presiden pada kali ini, mempunyai kecekapan beliau sebagai seorang Menteri Pertahanan berusia 70 tahun, Pak Prabowo ini. Dan saya ada juga baca petikan-petikan ataupun artikel-artikel yang dikeluarkan. Prabowo ini merupakan dah lama beliau dalam pilihan raya ini, di mana beliau sebelum ini juga bertanding sebagai cawapres kepada bekas presiden, iaitu Megawati. Dan selepas itu beliau pula bertanding. Tapi kita akan ulas lebih lanjut lagi berkenaan ketiga-tiga calon ini. Dan selain daripada Indonesia juga, kita dapat melihat pilihan raya pemilu ini juga bertempias juga di Malaysia ni, Nizam, di mana kita telah pun melihat undian awal yang telah berlangsung di dalam Malaysia di 5 negeri, dan ada 6 pusat undian yang dibuka di Kuala Lumpur sendiri, iaitu di WTCKL. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan
dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan Which ada. is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, betul. Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Ya, maknanya kita akan melihat perubahan dari segi eksekutif dia dan dari segi cabang perundangan ataupun cabang parlimen legislatif mereka pada tahun depan. Pemilu 2024. Jadi pemilu 2024 ni backstory dia panjang, Kish. Aku cuba pendekkan. Dalam 3 ataupun 4 bulan kebelakangan ni, suhu politik Indonesia memang sangat tinggi. Kenapa dia menjadi jemperemang aku dan kenapa aku mendalami dia adalah kerana dia adalah salah satu demokrasi terbesar di dunia. Kan, demokrasi terbesar di dunia. Aku rasa tak silap aku yang ketiga terbesar di dunia. Nombor 1. Dan yang paling unik dia banyak kepulauan. Banyak kepulauan. Jadi banyak orang tanya kenapa 14 hari bulan tu adalah hari pilihan raya. Sebenarnya kita by malam tu kita dah tahu kan. Kita dah tahu pergerakan politik kita ke mana kan. Tetapi mereka harus menunggu sebulan. Sebulan sebelum dapat keputusan rasmi. Jadi pemilu kali ini dia ada 5 lah. Dia ada 5 tahap. 5 tahap. Yang pertama sekali, yang paling atas sekali, rakyat kena pilih presiden. Lepas tu nombor 2 adalah calon legislatif lah, ada macam-macam lah untuk menghantar calon ataupun wakil rakyat masing-masing ke parlimen mereka. Dinamik dia sangat berbeza daripada kita. Di mana kita selalunya akan ada pertembungan dua kuasa. Satu koalisi lawan satu koalisi. Kali ini dia ada 3. Dia ada 3 koalisi yang ataupun 3 calon capres, calon presiden dan cawapres, calon wakil presiden yang akan bertanding untuk merebut kerusi RI1 dengan RI2 tu. RI1 tu Republik Indonesia 1, iaitu presiden lah. Dengan yang nombor 2. Sebab itu dia menarik, sebab dia satu negara republik kan. Jadi calon yang pertama tu Anies Baswedan dengan aku nak bagi tahu sikit pasal calon-calon ni. Calon pertama tu Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin ni adalah calon yang dilihat lebih kepada intelektual. Calon intelektual. Calon yang kedua pula General Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi sekarang ni, itu dilihat sebagai calon populis. Calon yang nasionalis. Nasionalis. Calon nasionalis di sana. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD. Iaitu yang dilihat sebagai yang itu mungkin sedikit populis sebab dia asalnya daripada parti PDIP, PDI Perjuangan, parti daripada Megawati Soekarno Puteri. jadi ini adalah pertembungan elit-elit politik. Kita pun ada elit politik kita di sini kan, tapi elit politik sana, bayangkan kalau hang terpilih jadi RI1 dengan RI2, macam-macam terjadi semalam. Aku kan kalau kita kan Awani selalu buat live selama sehari, hampir tengok pergerakan pengiraan undi macam mana kan, dan itu memberikan aku banyak pelajaran semalam. Jadi aku tinggalkan bola sepak seketika sahaja untuk
pemilu 2024. Dia 5 tahun sekali je. 2019 dulu pun aku ikut juga, aku tengok juga. Kali ni aku tak begitu in depth follow discourse sebab aku tahu ada banyak presidential debate yang berlaku in the last month or so. Sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya kita. Debat bukan budaya kita. Budaya kita adalah saya tak nak jawab. Itu saya tak nak jawab. If I speak, I'm in trouble. Dalam pengalaman aku pergi ke Indonesia, dah bertahun-tahun berkali-kali dah pernah pergi. Satu benda yang aku sangat menarik yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik. Literasi politik. Literasi politik. Benda tu adalah sesuatu yang bagi aku seringkali menarik perhatian aku sebab kalau hang tengok political discourse di Malaysia, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia, kadang-kadang diskusi tu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalengan cacian dan makian yang murah-murahan. Artileri politik dia pun murahan. Artileri taktik politik pun terlalu murah. Dia akan mainkan sentimen-sentimen yang murahan. Tetapi di situ even tak payah pergi jauh lah, bulan 7 lepas bila aku sempat ke Lombok, dan individu yang aku naik Grab daripada airport ke hotel kan, dan even Grab driver aku pun dia adalah dia pernah bekerja di Malaysia dalam construction sector. Boleh dikatakan lower middle class punya orang, tetapi cara dia membicarakan politik negara dia tu was with so much of depth, so much of philosophy, so much of nuance.